Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kurnianya dapat kita menunaikan tanggungjawab untuk menyempurnakan kewajipan kita, iaitu hadir di Perhimpunan Agung UMNO tahun 2013 ini. Izinkan saya di awal ucapan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada saudara-saudari para perwakilan sekalian, termasuklah juga anak-anak daripada mahasiswa nasional kita yang telah pun dapat mengikuti perjalanan persidangan kita daripada awal hinggalah ke peringkat akhir ini dalam keadaan yang cukup baik, suasana yang amat harmoni. Lebih-lebih lagi dalam kita menghayati ucapan dasar yang telah pun disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Presiden kita, serta perbahasan-perbahasan usul-usul yang telah pun dibentangkan, yang saya kira membayangkan kematangan dan kesediaan kita untuk menyahut proses transformasi parti kita yang sedang pun berlangsung sekarang ini. Selaku pengurusi jawatan kuasa pengurusan parti, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada semua pembahas-pembahas usul yang telah pun menyentuh banyak perkara-perkara yang kita anggap cukup penting dalam nak menentukan hala tuju parti kita yang lebih jelas dan berkesan untuk kita memperjuangkan nasib bangsa, agama dan negara kita di masa-masa akan datang. Saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua pembahas usul yang saya kira telah pun menyampaikan perbahasan dengan cukup baik. Saya bagi grade A campur pada semua yang telah pun mengambil bahagian ini. Sementara kita mengadakan perhimpunan ini, kita juga sedar kita menghadapi masalah banjir di banyak tempat di seluruh negara. Kita ingin menyatakan bahawa kita bersimpati dengan rakyat kita yang sedang pun dilanda musibah ini. Yang Amat Berhormat Presiden Parti telah pun turun untuk melihat sendiri keadaan di Gedi Pahang. Saya juga telah pun berada di negeri Terengganu, dan ramai pemimpin-pemimpin kita yang tidak berada dalam persidangan juga turun untuk membantu bangsa-bangsa yang terlibat dengan suasana banjir pada hari ini. Selaku pengurusi jawatan kuasa bencana negara, saya telah pun mengeluarkan arahan-arahan tertentu untuk membolehkan masalah yang dihadapi oleh mangsa-mangsa kita di seluruh pusat-pusat pemindahan ini ditangani dengan sebaik-baiknya, dengan menentukan adar bekalan bahan-bahan keperluan makanan, logistik, keselesaan tempat tinggal, rawatan perbuatan dan juga keselamatan secara umumnya harta benda mereka ini sentiasa dalam keadaan yang terpelihara. Saya ingin
di awal ucapan ini mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Presiden kita yang telah pun terpilih tanpa bertanding dengan sokongan padu daripada kita semua di seluruh negara, membuktikan bahawa kepimpinan Presiden kita adalah diterima begitu baik oleh segenap peringkat ahli parti. Saya juga ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh lapisan ahli-ahli yang telah pun memberikan kepercayaan kepada saya dan terpilih tanpa bertanding untuk pemilihan kali ini. Terima kasih saya ucapkan. Tentulah tugas sebagai timbalan Presiden ialah untuk membantu urusan-urusan parti dan juga kepimpinan parti yang diterajui oleh Presiden kita. Saya ingin menyatakan bahawa saya akan terus setia kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat Presiden parti kita yang ada sekarang ini. Cantik terbilang si bunga Tanjung, di bawah tuan duduk di tangga. Budi dikenang, bakti disanjung, setia ku tuan pada mujua. Anak muda memakai tanjak, wanita bergaya di Tanjung Puteri, patuh berkhidmat, takkan berganjak kepada Presiden, setia berbakti. Bagaimana yang kita sedari bahawa proses pemilihan parti, bagaimana yang kita ketahui sudah pun selesai. Masa untuk kita bekerja sudah pun bermula. Dan tentulah kita memahami bahawa cabaran yang mendatang adalah lebih hebat lagi. Dan ini telah pun diakui oleh ramai jurucakap dalam persidangan kita pada kali ini. Dan untuk itu, menjadi kewajipan kita untuk terus bekerja untuk memperkukuhkan parti kita, memperkemaskan gerak kerja kita di semua peringkat, untuk memastikan perjuangan parti kita ini untuk membela orang Melayu dan Bumi Putera dan rakyat Malaysia akan terus dapat kita perkasakan. Kita semua telah pun mengetahui bahawa apabila kita diberikan mandat dan kepercayaan dalam pilihan raya umum yang baru lalu, maka segala apa yang telah pun kita janjikan dalam manifesto parti kita ini hendaklah kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, dengan seberapa segeranya. Dan untuk itulah saya nak mengajak saudara-saudara sekalian untuk berganding bahu bersama kepimpinan parti kita untuk menentukan supaya kedudukan kita terus kukuh dengan kita mengurangkan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kita nak menguruskan parti kita di semua peringkat. Penting juga kita nak menentukan supaya hubungan antara kita dengan komponen-komponen parti Barisan Nasional dapat terus kita perkukuhkan, dan dengan cara begitu lebih banyak usaha, program-program dan aktiviti yang harus kita lakukan hendaklah kita lakukan untuk meningkatkan keyakinan rakyat jelata kepada perjuangan parti Barisan Nasional kita. Seperkara yang telah pun disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Presiden ialah tentang KPI yang akan dilaksanakan dalam tempoh yang tidak berapa lama lagi. Saya ingin menyatakan bahawa pendekatan sebegini telah pun lama diamalkan oleh kerajaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri kita. Saya masih ingat waktu awal-awal diperkenalkan KPI, maka terdapat juga rasa kesangsian setengah daripada kita tentang bagaimanakah
perkara itu nak dilaksanakan? Mungkinkah ia dapat disempurnakan? Karena dengan KPI itu kita telah pun meletakkan timeline ataupun tempoh waktu tertentu untuk membolehkan ia dilaksanakan. Hari ini dengan dasar transformasi nasional yang kita lihat telah pun menganjak kedudukan negara kita, baik dari segi urusan-urusan kerajaan, ekonomi, sosial dan juga politik negara, maka terbukti pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang cukup berkesan. Maka dengan sebab itu kita harus menyokong inisiatif yang akan diambil oleh pimpinan kita meletakkan KPI sebagai satu cara untuk kita meningkatkan prestasi dan pencapaian parti kita di masa-masa yang akan datang. Perkara ini pastinya akan dipantau dan saya percaya peranan di peringkat perhubungan UMNO negeri-negeri akan ditentukan. Bagaimanakah KPI yang harus kita letakkan bagi setiap negeri dan bahagian-bahagian dan cawangan-cawangan, dan tidak terkecuali juga KPI bagi sayap-sayap pemuda, wanita dan puteri. Seperkara yang juga disentuh dalam ucapan Presiden yang saya hanya nak menyebutkan sedikit saja ialah tentang sistem pekadaran parti kita. Kita ketahui bahawa UMNO adalah sebuah parti massa. Kita mempunyai sejumlah lebih daripada 3.4 juta ahli-ahli kita yang ada di 191 bahagian di seluruh negara. Sistem pekadaran ini sudah juga diamalkan oleh setengah-setengah pihak, di mana latihan-latihan yang agak lebih terperinci dengan khusus-khusus pekadaran yang diatur sepanjang masa. Maka pimpinan-pimpinan UMNO, terutama generasi baru yang masuk ke dalam parti, akan dapat didedahkan tentang sejarah perjuangan, adilisme, apa yang harus kita lakukan supaya meningkatkan kefahaman tentang arti perjuangan kita yang sebenarnya. Maka dengan cara itu, kedudukan parti kita akan terus menjadi lebih mantap, lebih kokoh dan lebih diyakini, karena hasil daripada pekadaran itulah maka kita dapat memikul tanggungjawab kita secara lebih berkesan untuk masa kehadapan. Mengenai sistem pemilihan baru, bagaimana yang telah pun disebutkan juga oleh ramai kita. Saya telah pun dilantik oleh Majlis Kerja Tertinggi untuk menjadi pengusi jawatan kuasa penambahbaikan sistem pemilihan parti kita. Pasti banyak yang mempunyai pandangan-pandangan, tidak terkecualilah pengurusi jawatan kuasa pemilihan kita sendiri, yaitu yang berbahagia Tan Sri Tajul Rosli bin Ghazali dan rakan-rakan yang telah pun dipilih untuk memantau perjalanan proses pemilihan kita di semua peringkat bahagian dan juga sayap-sayap. Saya ingin mencadangkan supaya di peringkat perhubungan negeri meneliti perkara-perkara yang berkaitan dengan proses pemilihan kita, apakah perakuan yang nak dibuat untuk menambah baik proses pemilihan, baik dari segi pentadbirannya, proses pemilihan itu sendiri, sistem yang telah pun kita guna pakai, syarat-syarat yang biasa disebutkan untuk melayakkan seseorang itu bertanding dan sebagainya. Dan oleh sebab kita mempunyai banyak masa, maka saya kira sudah sampai waktu bila selesai saja pihak negeri mengadakan mesyuarat dan berbincang dan mengemukakan perakuan ini kepada pihak jawatan kuasa penambahbaikan sistem pemilihan